kemahiran dalam mata pelajaran RBT ya. Okey, jadi apa yang diharap semua guru dapatlah menyertainya, memberi tumpuan, memberi perhatian serta mencatatlah mana yang perlu ya untuk kita sampaikan kepada anak murid kita nanti. Sebab jika kita tak mendapat ilmu ini ya, kita tak belajar ya, memang kita tak boleh nak buat lah ya. Sekadar kita membaca tu rasanya sukarlah selain daripada diberi penerangan ya. Apa yang disampaikan oleh Cikgu Basri ialah dari DSKP ya, huraian sukatan itu ya, dokumen standard itu yang terkandung dalam yang di mana dalamnya ada standard kandungan dan juga standard pembelajaran dan juga diikuti dengan standard prestasi. So, sama-samalah belajar ya, walaupun secara Google Meet ya, inilah kekangan kita, cabaran kita ya, dan kita anggapkan satu perkara yang boleh kita dapat juga ya dengan mudah. Jika ada yang mungkin kurang faham dan sebagainya, bolehlah bersoal jawab ya. Mengenai apa yang perlu kita yang kurang jelas tu boleh bersoal jawab ya dengan kepada Cikgu Basri nanti. Kemudian yang keduanya ialah saya ingatkan juga ya, setelah kita ni diberi setelah kita bersama ni pada petang ini, pertama kita ingatkan, saya nak ingatkanlah ya, ingatan mesra lah ya, tentang PBD ya. So apa yang diharap cikgu-cikgu yang mengajar subjek RBT jangan kesampingkan PBD itu. Cikgu teruskan seperti mana yang yang perlu dibuat, dilakukan ya. Sebab PBD yang cikgu yang mengenai yang kata tahap penguasaan murid itu, apa pun terpulang pada cikgu. Maksudnya kalau cikgu beri satu, itulah keputusan dia. Kalau dua, itulah keputusan dia. Kalau nak elak ataupun nak bagi makin bagus, cikgu juga yang akan yang akan membantu murid itu, yang mengajar murid itu, menyampaikan kemahiran pada murid itu. So dari situ berilah TP yang sewajarnya, TP yang sepatutnya setelah kita memberikan kemahiran kepada murid itu. Ya, apapun TP itulah keputusan dia sekarang ya. Sebab PBD ni iaitu tahap penguasaan, itulah sesuatu yang kita orang kata ukurannya untuk murid yang kita ajar. Okey, jadi cikgu teruskanlah. Jika ada apa, mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya, cikgu boleh membuat pertanyaan lah ya, ataupun mendapatkan bantuan mana-mana, dan juga kami sebagai SIC Plus bersedialah membantu. Okey, yang akhir sekali iaitu mata pelajaran RBT ni ya. Mata pelajaran ini kita hendaklah sampaikan mengikut apa yang terdapat dalam DSKP. Kalau boleh cikgu janganlah skip ataupun seolah-olah kesampingkan. Tak pentinglah RBT ni, budak ni. Yang penting ialah subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Tak ya. Jangan cikgu beranggapan macam sebab dia macam ni cikgu ya. RBT ni dia kesinambungan dia ialah ke sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3. Jika kita tak beri asas dia ya, basic dia di sekolah rendah, memang dia tak tahu. Ya, sebab kami bila kami ke sekolah menengah, daripada apa yang guru sekolah menengah beritahu ya, kongsikan bersama kami, iaitu ada murid yang memang tak tahu tentang kemahiran yang sepatutnya dia tahu, dia masih lagi tak tahu dan tidak diajar di suatu sekolah rendah. Jadi ini cerita yang lepas lah, bukanlah dalam guru kita ya, diharap tak berlaku begitu. Jadi ada masa ni ya, cikgu berikanlah yang sepatutnya lah dan tumpukanlah mata pelajaran RBT ni dan anggapkan kemahirannya mesti kita sampaikan pada murid tu. Sebab jika ia tidak orang kata tidak mempunyai kelulusan pada subjek yang lain, dia mempunyai kemahiran, dan itulah ya, dengan kemahiran inilah dia akan orang kata membuat ia satu kelangsungan hidup dia nanti pada satu masa nanti ya. Kemahiran-kemahiran itu akan membantu dia untuk mendapatkan orang kata pendapatan dan sebagainya ya. Baik, itu saja yang dah saya kongsikan ya. Semoga
cikgu-cikgu semua dengan lapang dada, dengan keadaan bersedia untuk meneruskan dan terus mendapatkan ilmu-ilmu ini. Dan kita bersyukur ya kerana kita ada JU yang memang orang kata memang bagus ya, Cikgu Muhammad Basri ni ya. Dia kemahiran-kemahiran untuk membantu kita semua. Ya, juga dengan Cikgu Dalina ya, dengan apa sebagai pengurusi RBT daerah yang selalu mengambil tanggungjawab untuk meneruskan ya, menganggap RBT satu subjek yang penting untuk kita teruskan ya, bantu anak didik kita sehingga ia berjaya. Baik, itu saja. Saya minta maaf ambil masa sikit ya. Dan nanti ya ada dah di beri link kehadiran, nanti cikgu tandalah keadaan kita semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berbengkel. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Arbayah binti Maksud, pegawai SIC TVET PPD Manjung. Jadi hari ini saya lah akan jadi MC anda. Sambil-sambil kita bingkit santai-santai sahaja. Okey, jadi petang ni kita ada beberapa slot, 3 slot. Sebelum itu, sebelum saya terlupa, yang berusaha Puan Dalina Meti Hussein, GB, SK Sri Setiawan merangkap pengurusi panitia RBT bagi sekolah kebangsaan dalam Manjung. Kemudian saya baru dapat call daripada Encik Hu UP, iaitu guru besar Kurseng yang baru merangkap ketua panitia RBT untuk SJKC. Untuk maklumat daripada SJKT itu saya tak dapat maklumat. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan kursus sebab nanti saya akan sharekan saya punya screen, nanti mungkin saya tak dapat baca chat. Jadi better kalau nak tanya boleh terus tanya secara cakap lah. Kalau teks tu mungkin saya terlepas pandang. Okey, jadi pada petang ini kita ada 3 topik. Pertamanya adalah mengenai merungkai di SKP. Kedua adalah mengenai algoritma, pseudocode dan carta alir. Serta yang terakhir adalah mengenai Scratch ataupun Scratch Junior. Ada yang bertanya, kursus kena hadir 3 hari ke? Ya, betul. Kursus kena hadir ke 3 hari. Baru dapatlah sampai ke akhirnya. Okey. Jadi apa mau bahasa? Ya, sekali lagi saya jelaskan, link kehadiran tu ada dalam ruang chat. Nanti sekejap. Nanti kalau siapa-siapa yang masuk awal tu kan ada boleh copy paste, nanti yang mana tanya semula tu copy paste saja. Okey, jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus cakap, takut saya terlepas pandang. Jadi untuk di SKP kita akan lihat pertama sekali kita akan masuk di SKP. Buku teks untuk RBT, SK, SJKC dan juga SJKT tak sama. Kalau boleh lihat ni gambar saya tengok, ini contohlah daripada tajuk untuk pengaturcaraan tahun 5. Ini contoh-contoh dalam buku teks. Ini SK, ini daripada SJKC dan juga SJKT. Dia tak sama tetapi dia punya standard dalam di SKP sama, jangan risau. Okey, Cik Ihu UP ya, selamat berkenalan. Okey. Jadi dalam subjek RBT dia ada 4 teras pendomain yang mana dia nak melatih murid. RBT ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada kemahiran hidup. Okay, saya dulu sekolah masa saya kecil-kecil dulu kita belajar kemahiran hidup lah di sekolah rendah. Kemudian ditukar kepada RBT dan diteruskan kepada RBT KSSR Semakan. Benda yang sama. Okay, dalam RBT ni secara umumnya dia mengajar murid macam mana untuk murid ni pandai berinteraksi dengan mesin. Dulu kita mesin ni kalau tukul pun mesin juga, gunting pun mesin, pelayar pun mesin. Jadi kita dalam RBT kita ajar murid macam mana nak berinteraksi dengan mesin secara lebih baik. Tambahan sekarang ni dia dah maju, mesin ni dah dalam bentuk komputer. Jadi kita kena ajar murid. Jadi dalam domain RBT apa yang hasrat kementerian adalah untuk memastikan murid dia tahu untuk apresiasi reka bentuk. Dia tahu macam mana nak menghargai sesebuah reka bentuk. Dia tahu untuk menggunakan teknologi yang ada. Dia tahu nak menghasilkan sesebuah produk dan dia tahu menilai sesebuah reka bentuk produk dengan baik. Inilah apa yang hasrat dan ini boleh dilihat dalam di SKP RBT KSSR dalam surat daripada depan tu lah. Jadi jika cikgu lihat ya, ni saya ambil di muka surat belakang di SKP. Pada muka surat belakang di SKP tahun 4, tahun 5 dia ada satu jadual pemetaan dokumen standard. Okey, jadi saya fokuskan pada hari ini adalah mengenai tajuk apa?
SK 6.0 lah, yang mana reka bentuk pengatur caraan. Jadi seperti khusus kita pada hari ini, memang kita nak fokus kepada reka bentuk pengatur caraan. Jadi di tahun 4, ni tahun 4 kita belajar lah standard kandungan 6.1, 6.2, asas pengatur caraan dan pembangunan kod arahan. Di tahun 5 ada 6.3 dan 6.4, yang mana dah kita belajar, akan ajar murid macam nak guna microbit, macam nak menggunakan Arduino. Dan tahun 6 nanti lagi dia sedikit advance, akan belajar sistem robotik. Nak kata robotik ni tak pernah ada dalam RBT, tidak juga. Dalam dulu KH pun ada robotik. Kalau kita boleh imbas kembali dulu-dulu ada kawan-kawan kita pergi pertandingan robotik, Lego, memang dah ada dah. Cuma kali ini dimasukkan betul-betul dalam kita punya di SKP. Jadi ada yang cikgu kata, alah pening nak ajar RBT kan. Jadi dia nak tak nak kita kena terima yang mana dia punya sukatan dah semakin baru seiring dengan zaman lah. Jadi kita kena pelan-pelan belajar mengenai atur cara. Okey, boleh cikgu pelan-pelan Ada soalan boleh tanya sahaja. Jadi tahun depan juga, ini contohlah dia punya jangkaan untuk di SKP akan ada belajar 5.0, pengatur caraan dan juga pertanian, pembangunan produk. Jadi sikit je lah dia punya ni, tajuk untuk tahun depan. Tapi memang tak keluar lagi, memang kami di peringkat JU pun tak dapat maklumat lagi, tak dapat lagi penataran khusus RBT tahun 6. Jadi hari ini kita nak fokus kepada pengatur caraan. Kalau ada topik lain, contoh jahitan ke, penghasilan produk ke, asas teknologi, nanti kita boleh bersembang-sembang dalam grup Telegram. Ada grup Telegram yang saya ada bagi tahu sebelum ni, nanti saya type dalam chat. Boleh masuk grup Telegram ni, saya akan info sebarang maklumat dalam dalam link tu lah saya bagi. Tak keluar link tapi itulah, type saja kat Google Chrome tu, nanti keluarlah t.me RBT Manjung, boleh join dalam tu, ada maklumat mengenai apa yang saya akan sampaikan lah. Okey, jadi pengatur caraan. Jadi pengatur caraan ni secara kasarnya ialah atur cara komputer. Ini atur cara komputer ialah urutan arahan berkod, ikut kod dalam perkakasan elektrik. Jadi kita nak ajar murid macam mana dia nak faham bahasa-bahasa komputer. Jadi atur cara membolehkan data diproses oleh komputer, manakala pengatur caraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Tengok hari ni dah semakin maju, semua orang dah makin pandai kawal mesin. Dekat phone sahaja kita boleh suruh robot pergi vacuum rumah. Okey, itulah dinamakan pengatur caraan. Secara tak langsung kita belajar dan kita buat pengatur caraan. Kita dah set dah. Masuk rumah nanti lampu berapa lama dia buka. Itu pun dikira sebagai pengatur caraan. Murid-murid memang dah menjalani pengatur caraan seharian dalam hidup, cuma kita nak dorongkan dia. Yang itulah pengatur caraan yang telah murid-murid alami. Jadi dalam masa yang sama, dalam tajuk pengatur caraan ni, kita nak asah bakat murid untuk dia tahulah macam mana nak bina pula atur cara dia. Jadi mengapa kita belajar pengatur caraan? Mengapa kita perlu belajar dan mengapa kita perlu ajar pengatur caraan? Pertama, secara asasnya ia adalah melibatkan IR 4.0 iaitu revolusi industri. Semua sedia maklum kalau ikutkan kita ada 4 revolusi industri. Daripada zaman dahulu kereta dicipta. Sekarang ni kita berada di revolusi industri yang keempat, yang mana semuanya kita akan mengharapkan mesin membuat kerja untuk kita. Kita hanya kawal mesin, mesin buat kerja. Sebab itulah teknologi 5G akan diperkenalkan. Tapi jangan sampai jadi macam filem Terminator tu lah. Mesin kawan orang, tapi tak sampai tahap itulah. Jadi kita belajar pengatur caraan ni supaya murid menjurus ke arah IR 4.0. Melatih murid ke arah membina program, dia tahulah nak bina atur cara dan memastikan murid faham kepentingan berinteraksi dengan mesin, bahasa program. Murid hari-hari main dengan mesin. Telefon bimbit tu adalah mesin. Hari-hari murid main Mobile Legend, main PUBG, main Free Fire. Kita tak pernah main, murid-murid hari-hari main. Dia tahu dia main, dia buat atur cara dalam permainan tu. Macam contohnya permainan Minecraft. Dia bina rumah, dia bina tasik, dia bina dia punya taman. Tapi dia tak tahu kenapa dia bina. Itulah sebabnya kita kena fokus kepada murid, apa yang dia main sebenarnya itu adalah atur cara dan dia boleh mendorong kepada murid itu mencipta program. Itulah tujuan asasnya belajar pengatur caraan.
Okey, jadi kita akan lihat standard kandungan dalam kita punya DSKP. Saya akan, yang saya tunjukkan sekarang adalah DSKP RBT tahun 4. Yang ni bukan yang penjajaran, yang original. Sebab yang penjajaran tak nampak dia punya TP kan. Jadi dalam tahun 4 kita ada 6.1 iaitu asas pengatur caraan. Ni cikgu-cikgu pun boleh tengok, saya maklumlah. Jadi dalam 6.1 ni apa yang kita nak fokuskan ialah murid dapat menghasilkan pseudocode dan carta alir. Yang ni bagi pendapat saya cikgu-cikgu tak ada masalah lah sebab perkara ini mudah, cikgu pun boleh faham, murid pun boleh faham. Ini senang sahaja, murid faham mengenai situasi, dari situasi contoh, beri situasi untuk masak Maggi. Murid faham lah nak kena buat pseudocode macam mana, nak buat carta alir macam mana, sampaikan dia boleh buat penambahbaikan, dia dah mencapai TP 6. Inilah dia punya hasrat dalam 6.1. Dia belajar konsep menyusun benda tu dalam keadaan carta alir dan juga pseudocode. Okay, jadi saya rasa cikgu tak ada masalah lah. Setakat ni ada masalah dalam 6.1? Tak ada masalah lah. Kalau ada masalah boleh beritahu. Jadi saya akan tak sentuh sangat lah. Jadi dalam standard pembelajaran ataupun standard prestasi, ada tahap penguasaan 6. Jadi murid-murid untuk tajuk ni memang boleh dapat TP 6. Walaupun PDPR sebab dia boleh baiki penambahbaikan. Macam saya pernah buat dengan murid-murid, saya ada latihan dalam live worksheet. Memang ada cikgu lain dah buat tentang membuat penambahbaikan, dia hanya drag dia latihan tu dan memang ada bukti lah untuk murid tu mendapat TP 6. Jadi dalam setiap pelajaran ni yang paling tinggi adalah 6.1.6, merumuskan pseudocode dan carta alir. Jadi untuk yang standard kandungan pertama ni saya rasa tak ada masalah lah untuk cikgu mengajar dan murid belajar. Seterusnya dalam tahun 4 juga, kalau ikut sekarang ni lah, kalau ikut kita punya RPT memang dah mula akan belajar 6.2 iaitu pembangunan kod arahan. Okay, yang ni mungkin cikgu ada semacam susah lah sebab murid bukan ada komputer, bukan boleh guna Scratch dekat rumah kan. Susah lah nak buat dekat phone. Jadi kita akan bincang sebelah sini macam mana nak bagi murid dapatkan TP 6 dalam 6.2. Jadi kalau ikut dalam kita punya DSKP dan kita punya RPT, sepatutnya kita dah mula ajar lah standard pembelajaran yang 6.2 sampai 6.26 ni, membentangkan secara lisan atur cara yang telah dihasilkan. Jadi untuk TP 6, standard kandungan 6.2, murid dapat membangunkan satu atur cara yang baharu yang boleh dijadikan contoh kepada murid lain. Dia bina satu atur cara yang simple, yang kita akan lihat dia adalah melibatkan, kita akan fokus nantilah dalam tajuk dalam sesi scratch sebentar nanti. Okey, kita lihat pula kepada DSKP yang ada di tahun 6. Okey, setakat ni okey cikgu? Clear ke? Kita dapatkan maklumat? Okey, dia dengar jelas Boleh, okay, boleh. Jadi itulah secara kasarnya tahun 4 kita belajar. Nanti kita akan lihat macam mana buat scratch tu dan membolehkan murid dapat TP 6 lah. RBT ni subjek paling mudah dapat TP 6. Sangat mudah. Pertama-tama PDPR. Dia rekod kerja dia kat rumah, nilai dan boleh buat. Okey, kita lihat pula tahun 5. Okey, sekarang kita di tahun 5. Yang ni yang cikgu rasa payah sikit sebab dia benda baru. Tahun 4 ni dah 2 tahun lah, ni tahun kedua masa 2019. 2020 dah mula ajar. Dan ni 2021 dah 2 tahun dah mengajar. Tahun 4 saya makan. Dan tahun 5 saya makan ni, tahun ni baru ajar. Dia mungkin rasa macam tak yakin nak ajar. Jadi kita akan bagi cikgu yakin tajuk pengatur caraan ni. Sebab kalau nak ikutkan tajuk pertanian, cikgu boleh ajar. Nak buat bekas pengairan kendiri. Nak buat jahitan, saya rasa cikgu tak ada masalah. Cikgu-cikgu perempuan lagi tera. Jahitan macam-macam jenis. Kalau nak ikut tajuk tenaga boleh baharu pun cikgu-cikgu boleh buat. Cuma untuk pengatur caraan ni dia sedikit susah lah. Tapi tak susah mana. Jangan risau, kita akan bagi sampai cikgu boleh yakin nak ajar. Okey, 6.3 iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Dia adalah kesinambungan daripada tahun 4. Yang mana tahun 4 ni dia akan belajar mengenai struktur kawalan jujukan. Maksudnya tak ada pilihan yang dibuat dalam sebuah atur cara. Jadi kalau di tahun 5 dia upgrade saja. Dia ada struktur kawalan pilihan dan ulangan. Benda yang sama, belajar buat pseudocode, belajar buat carta alir. Sebab kalau ikutkan cikgu-cikgu dulu yang mana pernah ajar TMK tahun 6,
kan dah belajar nak buat pseudocode carta alir, jadi tak ada masalah lah nak ajar untuk SK 6.3 yang mana macam saya buat sendiri. Saya ajar murid saya untuk tajuk 6.3 dan saya yakin murid tu memang boleh dapat TP6, menghasilkan pseudocode dan membuat pembentangan. Okey. Jadi untuk standard 6.3 ni tahap penguasaan tertinggi ialah menghasilkan pseudocode atau carta alir. Lihat betul-betul atau. Okey, saya akan zoom sikit. Di sini adalah pseudocode atau carta alir. Maksudnya kalau murid tu dapat menghasilkan salah satu pseudocode atau carta alir, ia dah dikira sebagai TP6 yang telah ditambah baik dan membuat pembentangan. Kalau lihat atas ni pun pseudocode atau carta alir. Pseudocode atau carta alir. Jadi itu melibatkan dua benda lah. Sama ada murid tu nak buat pseudocode atau nak buat carta alir pun terpulang. Jadi dia boleh siap. Tetapi biasanya kalau murid tu dia buat pseudocode, mesti dia buat carta alir lah. Mesti, sebab proses dia belajar daripada situasi, terhasillah satu pseudocode dan terhasil pula lah carta alir. Jadi untuk standard 6.3 ni saya rasa cikgu tak ada masalah untuk ajar. Cuma bagi murid, nanti saya akan bagi contoh lah sebentar nanti macam mana projek yang murid boleh buat untuk dapatkan TP6 bagi standard 6.3. Dan akhir sekali kita ada standard pembelajaran 6.4. Yang ni yang saya rasa ramai cikgu gusar, macam mana nak ajar. Kita pun first time dengar perkataan microbit, microbit, first time dengar Arduino, first time kita tengok macam mana nak buat coding di software selain Scratch. Jadi kita akan buat sama-sama, belajar sama-sama. Jadi dalam 6.4, setelah kami JU dalam negeri Perak bersepakat, kalau kita lihat TP, daripada TP1 sampai TP3, saya baca TP1 murid boleh buat lah, menyatakan fitur-fitur. Maksudnya yang ni buat latihan dalam live worksheet, murid padankan boleh dapat TP1. TP2 pun dia boleh dapat, mencapai lah TP2, dia ceritakan fungsi. Microbit fungsi apa, dia baca nota dalam buku teks, boleh cerita balik. Okay, selesai TP2. Untuk TP3 dia menghasilkan atur cara pun boleh buat, berpandukan carta alir. Ini pun murid boleh buat, sebab nak buat atur cara, boleh buat dengan phone pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh capai, saya ulang balik untuk tempoh PDPR, untuk tempoh PDPR sekarang ini, jika sekolah belum buka dan jika murid tak sambung lagi perkakasan ini secara maujud, maksudnya murid tak pegang lagi microbit, tak pegang lagi Arduino, tak membuat sembarang penyambungan, mereka tak boleh diberi TP4 untuk SK 6.4. Okay, saya tegaskan takut nanti sekarang ni tengok sekolah-sekolah dah pakai isi PBD kan. Jadi memang tak boleh dapat TP6 untuk standard kandungan ini. Okay, kalau ada sebarang soalan bertanya, termasuklah saya rasa di SKP ni sama dekat SJKC ke, SJKT ke, SK sama. Untuk TP6 sampaikan menghasilkan produk ni, saya rasa memang murid tak boleh buat, kecuali memang dia ada microbit, memang dia ada Arduino kat rumah, dia boleh buat sendiri, tak ada masalah. Jadi kalau dia boleh buat, ada cikgu bertanya, cikgu dia buat dalam perisian secara maya, dia buat dalam Tinkercad, pun tak dikira sebagai menyambung perkakasan secara maujud. Jadi memang murid akan dapat TP6. Paling tinggi pun boleh pergi TP3. Okay. Ataupun TP4 ni kalau nak bezakan lah, murid cerdik tak cerdik boleh bagilah TP4 sebab dia masih ada menghasilkan atur cara, dia menganalisis atur cara. Tapi untuk TP5, TP6 memang tak boleh bagi untuk SK 6.4. Harap cikgu jelaslah. Jadi itulah serba ringkas mengenai DSKP. Kita merungkai, kita berbincang mengenai DSKP yang ada dalam tajuk pengaturcaraan, dan dalam hari Rabu kita akan tengoklah ini menghasilkan carta alir, membina atur cara. Kita akan tengok satu persatu, kita akan buat bersama-sama menghasilkan sambungan perkakasan. Saya akan bagi cikgu yang mungkin tak pernah lagi tengok microbit, tak pernah lagi beli Arduino, saya akan buat secara live. Kita belajar sama-sama macam nak pasang komponen apa yang kena beli. Kita akan buat sama-sama sampai yakinlah nak ajar. Sebab itu penting dalam ni ada ketua panitia dan juga cikgu yang akan ajar RBT tahun 4 dan 5. Yang ni kita akan tengoklah hari Jumaat lah, tengok membentangkan cara dan memindahkan. Jadi setakat itu di SKP ada sebarang soalan cikgu-cikgu? Ada sebarang soalan? Boleh jelas
6.4 tak boleh TP6. Maksimum TP3. Kalau murid tu pandai terlebih sangat pun, bagilah TP4. Okay. Itu pun kalau ikut tak boleh sebab ada perkataan untuk TP6 adalah sambungan perkakasan. Kalau murid tu memang ada perkakasan tu tak ada masalah. Okey, itu mengenai standard kandungan di SKP. Jadi, ni boleh awal ni, boleh balik awal ni. Okey, sekarang dah kita masuk slot kedua. Ini saya jangkakan kita akan tengok mengenai algoritma. Sambil-sambil tu, sebentar nanti kita akan buat aplikasi Scratch. Sama-samalah kita belajar macam mana nak bina atau cara dalam aplikasi Scratch. Bagi mereka yang tak install lagi aplikasi Scratch, boleh install lah. Saya rasa ada link saya bagi dalam group. Kalau belum install, boleh install. Boleh ni je, cari kat Google, cari Scratch download. Kalau tak boleh install, kalau internet cikgu bagus, kita boleh buat Scratch secara atas talian pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua pun sama saja. Okey. Kita selesai mengenai berungkai di SKP. Kita jelaslah. Saya rasa cikgu-cikgu pun jelas mengenai apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang murid boleh capai. Kalau ada seorang soalan, saya rasa pun tak ada orang tanya, selesailah tu lah. Jadi cikgu kena jelaslah, kena faham. RBT memang senang nak dapat TP6, tapi ada masa yang tak boleh dapat TP6. Kita tengok betul-betul baca dia punya pernyataan dalam standard prestasi. Okey, mengenai algoritma, pseudocode dan carta alir. Ini pun ringkas sahaja. Okey, hari ni kita akan tengoklah macam mana dalam buku teks dia ada cerita. Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode ataupun carta alir. Yang ni pun cikgu sedia maklum, cikgu dah ajar dah kat murid tahun 4 dah cerita, tahun 5 pun cerita apa itu algoritma. Secara mudahnya kita faham, algoritma ni adalah dia punya cerita. Cikgu bagi situasi, okey Mat, okey, kamu boleh cerita tak cikgu macam mana kamu nak beli pisang goreng? Dia ceritalah, mula-mula saya naik basikal. Kemudian saya pergi kedai. Kemudian saya order, saya pesan dekat makcik RM2. Kemudian saya bayar. Kemudian saya ambil kaki jika ada. Kemudian saya balik ke rumah, selesai. Itu cerita. Cerita ni lah kita panggil sebagai algoritma. Nak mudahkan murid faham, ada cerita. Kalau dalam buku teks tahun 4, dia bagi tahu cerita bangun pagi tu lah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka tu kan. Itu algoritma. Seterusnya kita ada pseudocode. Yang mana pseudocode ni pula adalah algoritma yang ditulis secara cantik dalam keadaan tersusun. Dalam yang mana dia ada dia punya syarat lah. Huruf besar awal, menggunakan kata kerja. Dan seterusnya carta alir ni pula adalah pseudocode yang diterjemahkan dalam bentuk carta alir ataupun grafik. Jadi saya rasa cikgu tak ada masalah lah mengenai 3 perkara ni. Cikgu boleh jelas sebab benda ni asas. Algoritma, pseudocode, carta alir kalau pergi belajar asas sains komputer ataupun dekat dalam sekolah menengah ada ASK, inilah asas dia. Algoritma, pseudocode, carta alir. Daripada sebuah cerita, kita boleh hasilkan pseudocode, kita boleh hasilkan carta alir. Jadi ini contoh dalam buku teks RBT tahun 5, dia bagi tahu contoh algoritma, pseudocode dan carta alir. Tengok algoritma dia macam ceritalah. Mula-mula masuk air, kemudian tuang air, masukkan seuncang teh, rendamkan dan biar seketika, keluarkan uncang teh, masuk kacau gula, tuangkan teh dan hidang. Jadi cerita ni kita nak nampakkan dia punya proses susah. Sebab tu kita ada satu bentuk yang dinamakan sebagai pseudocode. Okay, pseudocode ni dituliskan dalam huruf besar. Pastikan murid-murid betul ni. Sebab bila saya buat dengan murid tahun 5 pun, bila dia buat semula, lama tak buat. Dulu tahun 4 dah buat dia punya pseudocode. Bila dia buat semula di tahun 5, yang mula ni dia buat huruf kecil. Kemudian itulah isu dia lah. Dia kalau betul-betul format dia, mula huruf besar. Kata kerja ni semua huruf besar. Itu memang syarat. Yang lain tu tak ada masalah. Dan akhir sekali mengenai dia punya carta alir. Carta alir ni macam sedia maklum lah. Kalau carta alir ni, dia ada simbol yang kena ikut. Kalau rasanya dia TMK, di TMK tahun 6 memang dah ajar secara detail lah.
Kalau di TMK tahun 6 siap ada satu ni, dia punya penyambungan bentuk bulat. Di tahun 4 dan 5 dia guna simbol ini sahaja. Tak ada bentuk penyambung. Kalau di tahun TMK tahun 6 ada satu simbol tambahan iaitu penyambung. Jadi simbol-simbol ni kena pastikan murid guna dengan betul, dan paling masalah adalah mengenai input, output dan proses. Macam mana murid nak bezakan nak buat bentuk rhombus ke nak buat bentuk segi empat tepat. Jadi itu masalah lah, nak bagi murid faham nak buat bentuk rhombus, rhombus yang bentuk serong tu ataupun bentuk segi empat tepat. Jadi kita boleh jelaskan dekat murid-murid carta alir ada di mana-mana. Ini contoh carta alir dekat hospital. Ini mula dia, ini dia punya pilihan, cuma dia tak adalah cerita bentuk-bentuk tu kan. Tapi memang carta alir ni digunakan secara piawai di seluruh dunia. Simbol-simbol ni digunakan secara standard di seluruh dunia. Yang kena faham, kena bagi murid faham. Saya buat baru masa PDPR dengan murid, ada yang buat bentuk awan, comel-comel yang buat bentuk awan. Ni kan murid perempuan suka buat awan. Kita tegurlah salah. Dalam carta alir, dalam tajuk pengatur caraan memang kena guna bentuk yang betul. Simbol macam ni. Okay, rhombus, segi empat tepat, diamond ni, bentuk diamond. Memang, dan kena pastikan murid ajar murid, memang dia punya anak panah ni kena bersampung. Dan nak bezakan secara mudahnya, bentuk rhombus ataupun bentuk segi empat adalah dia punya perlakuan kata kerja. Contoh ni kan, masuk. Masuk kan masuk, input lah. Panaskan melibatkan proses, tak ada keluar masuk. Keluar masuk ni benda keluar masuk. Contoh tuang. Tuang kan benda tu masuk, jadi dia akan jadi bentuk rhombus. Okay. Kalau benda tak ada proses, tak ada keluar masuk, dia ada proses. Okay. Macam apa? Kacau. Kacau kan dia tak ada keluar masuk. Benda tu dah masuk, kacau gula kan. Memang dia tak ada keluar masuk, jadi dia dalam bentuk segi empat tepat. Jadi cikgu pun kena memang betul-betul jelas lah mengenai simbol carta alir. Kalau tak nanti murid salah buat, kita pun tak perasan. Kita pun ajar benda yang kurang tepat. Tetapi itu pun tak boleh lagi lah diskaun. Boleh diskaun dengan murid-murid tu. Bentuk yang proses dengan input ni memang kadang-kadang kita pun keliru. Kadang-kadang nak buat bentuk rhombus ke nak buat segi empat, tak apalah. Okay? Yang penting dia kena faham bentuk-bentuk yang lain tu tepat. Terutama tentang terminal, okay, terminal yang atas mula dengan tamat, dan juga syarat. Okey, Cikgu Wong Fui Hung ada nak tanya ke? Ada. Wong Fui Hung. Okey, itu mengenai carta alir. Tak apa. Itulah mengenai carta alir. Jadi kena jelas kat murid-murid, kena pandailah buat dia punya carta alir. Senang sahaja. Ini contoh. Ni saya buat di RBT tahun 4. Saya bagi murid, okey, kita dah belajar mengenai itu cara komputer. Saya ajar itu kat murid. Kita ada komputer benam. Saya ulang baliklah. RBT tahun RBT dulu-dulu kan ada belajar komputer. TMK dulu-dulu kan ada belajar komputer benam, komputer tablet. Saya ajar juga ke murid-murid. Kita masukkan sedikit. Dan seterusnya kita ajar macam mana nak beri situasi. Ini saya bagi murid-murid kadang-kadang dia nak jana situasi tu, nak jana algoritma tu dia tak boleh. Jadi kita bagi dia satu situasi, masak mi segera dengan bancuan Milo. Dan dalam kelas Google Meet tu kita sembang-sembang. Okey, siapa nak cerita cara masak mi segera? Ada seorang ni cerita, seorang ni cerita. Jadi kita rumuskan untuk masak mi segera kita ada 6 langkah ni. Jadi semua setuju, kemudian mereka akan binalah pseudocode dan juga carta alir. Ini contoh yang saya buat dengan murid-murid lah. Kita bagi pilihan lah. Ada orang nak masak mi, ada orang nak bancuh air Milo. Kalau dalam buku teks tu dia suruh cerita pasal bangun pagi, gosok gigi tu. Kita boleh bagi variety. Tambah-tambah kalau murid cakap bab game. Okey, cuba kamu beri situasi, cikgu bagi situasi, kamu hasilkan algoritma dan pseudocode. Macam mana nak install Free Fire? Melompat seronok murid-murid. Dia cerita, buka Play Store, download, ataupun buka data, buka Wi-Fi. Murid cukup pandai. Dia sendiri dah mengalami atur cara tu, tapi kali ni dia terjemahkan dalam bentuk pseudocode dan juga carta alir. Jangan risau cikgu, murid-murid memang boleh cakap bab game je. Cakap, okey murid, macam mana kamu nak dapat apa istilah dalam game PUBG tu? Chicken dinner chicken. Saya pun tak pasti, murid-murid pandai ni. Dia tahu. Kalau main game tu dia apa? Chicken. Tak tahulah.
dia tahu macam mana nak dapatkan mata paling tinggi dalam game tu, kita bagi dia minat. Kita bagi dia, okey, ceritakan cikgu bagi situasi ni kamu buat dia punya carta alir. Oh, cepat dia buat sebab dia minat. Kalau murid perempuan tu pula, kalau yang tahun 5 ni dia minat kucing ke apa, cerita proses dia mandi kucing. Dia boleh buat lah apa yang dalam persekitaran dia. Dia jangan bagi yang susah-susah. Macam saya, memang saya bagi masak Maggi, bancuh Milo. Semua orang boleh buat dan mereka binalah pseudocode. Jadi itu yang tahun 4. Jadi mereka dah boleh bina pseudocode tu dan mereka buat carta alir lah. Buatlah carta alir dengan betul. Boleh dapat TP6. Kalau yang betul-betul bentang cantik, bagilah TP6. Yang mana tak bentang tapi dia buat dia punya pseudocode dan carta alir dengan betul, bolehlah TP5. Mudah aja. Yang penting mereka hantar gambar. Macam kalau PDPR, mereka hantar gambar hasil kerja. Kita dah ada evidence untuk dapatkan TP5. Semudah itu untuk RBT. Ini memang saya buat, memang ramailah yang senang lah masak Maggi kan. Dia boleh buat benda macam ni, dia masukkan kepada. Contoh yang situasi satu ni, dia masukkan kepada pseudocode, dia masukkan carta alir, selesai. Dah dapat TP4, TP5, kalau bentang TP6. Okey? Jelas cikgu tentang pseudocode dan carta alir. Boleh Ada soalan tanya je, jangan risau. Kalau tak saya cakap seorang nanti. Okey, itu tentang RB tahun 4. Ini pula bila pseudocode ni, ni pseudocode lah. Bila di tahun 4 dia belajar mengenai jujukan sahaja. Proses itu tiada perkara yang mengganggu. Macam tadilah, kalau dalam contoh dalam buku teks, buku teks RB tahun 5, buku surat 43, ni buku SK. Dia cerita struktur kawalan jujukan, dia gunakan pseudocode mula, masak air, masukkan uncang teh, tuangkan air panas, masukkan gula, kacau air, tamat. Tu contoh pseudocode struktur kawalan jujukan. Dan yang paling penting dalam tahun 5, murid dah kena beza lah, pandai beza. Mana satu jujukan, mana satu pilihan, mana satu ulangan. Okey, jadi dalam buku teks dah bagi contoh, kita boleh jaga bagi contoh. Macam saya ada murid buat, saya bagi murid kebebasan. Apa dia punya situasi yang nak cipta, ada murid dia buat, saya bagi dua. Saya suruh murid buat situasi nak basuh baju. Okey, kamu nak basuh baju. Saya bagi situasi, murid nak basuh baju dan kedua murid nak top up kredit telefon. Hasilkan dia punya algoritma dan juga pseudocode. Dan ada, saya bagi juga kebebasan untuk murid buat dia punya pseudocode. Ada murid buat pseudocode mengenai macam mana nak parut kelapa, gunakan mesin pemarut. Jadi dia bolehlah. Jadi yang dia faham ada proses. Jadi perbezaan jujukan dia terus sahaja. Pilihan yang paling penting nak buat pseudocode pilihan, kena ada perkataan jika maka. Maksudnya ada satu pilihan lah. Nak tak nak. Okay? Nak masuk ke tak nak. Dan manakala kalau pseudocode yang melibatkan struktur kawalan ulangan, dia ada selagi. If. Kalau dalam bahasa komputer tu nanti kita akan tengok if. If ulangan lah, ataupun dalam Scratch, saya rasa cikgu-cikgu lagi pandai lah, dia ada repeat kan, ada blok repeat tu, dia ulang repeat 10 kali, repeat forever. Itu semua dalam struktur kawalan ulangan. Kalau struktur kawalan pilihan dia ada if, else. Jadi yang itu cikgu akan tengok nantilah mengenai struktur kawalan. Yang ni yang penting, kalau tak silap saya, kalau ikut dalam DSKP, kalau murid dah boleh bezakan jujukan, pilihan dan ulangan, kita bagi je carta alir, 3 jenis carta alir, dia tahu mana satu jujukan, mana satu pilihan, mana satu ulangan, dia dah dapat TP3 untuk standard 6.3 tu. 6.3. Okay, standard kandungan. Jadi cikgu-cikgu pun kena faham dan mahirlah tengok jujukan, pilihan, ulangan. Tak susah cikgu. Saya rasa dalam live worksheet, sebenarnya dalam live worksheet tu, saya sendiri tak pernah buat tak pernah buat dia punya kerja. Tak pernah buat dia punya latihan tu. Cikgu-cikgu lain dah buat berlambak. Kita login, kita buat kita bagi custom link dan jawapan tu semua masuk dalam kita punya account. Jadi memang bila murid hantar, skor dia dapat dan juga dia punya kita dapat secara automatik lah dia punya
gambar berapa markah. Jadi memang dikira sebagai TP lah. Kalau ikut dia punya pelaporan tu secara pemerhatian. Nampak murid tu buat kerja, kita boleh perhatikan markah dia. Kira ada evidence, kalau PPD tanya ke kalau perlu dia punya evidence, memang ada dalam kita punya inbox live worksheet. Saya tak pernah buat, memang saya buka live worksheet, saya search. Oh, berlambak cikgu satu Malaysia dah buat. Kita guna semula sahaja. Murid-murid pun suka. Live worksheet lah, kita ada word wall, macam-macam kan. Aplikasi secara atas talian tu untuk membantu kita menyediakan latihan untuk murid-murid. Okay. Jadi ini cikgu kena jelas struktur kawalan, sebab struktur kawalan ni melibatkan TP3 dalam SK 6.3. Dan akhir sekali dalam tajuk samalah algoritma, pseudocode carta alir, murid kena buat penambahbaikan. Ini contoh dalam buku teks. Dia bagi tahu, ni saya scan. Kalau dalam buku teks SK, Sekolah Kebangsaan, kita scan ni dapat jawapan ni. Okay. Jadi dia bagi tahu, murid bagi tahu ada satu pseudocode tertinggal, ada satu ruang carta alir tertinggal yang mana dia nampak duit baki. Jadi dia baiki. Ni baiki ralat. Dia baiki ralat. Baiki ralat ni maksudnya dia ambil dekat sini, ambil baki duit. Ya, saya zoom. Ambil baki duit ni berbanding sini tak ada ambil baki duit. Dia dah baiki kesilapan pada dia punya carta alir, dah dikira sebagai TP5 untuk SK 6.3, standard kandungan 6.3. Ini RBT tahun 5 lah. Ni cikgu, saya rasa cikgu dah buat lah dengan murid-murid. Cuma kita nak jelaskan lah macam mana nak yakinkan budak memang dia boleh dapat TP5. Inilah carta alir. Ini contoh tugasan murid. Ni saya bagi murid buat. Saya bagi situasi, okey murid, pergi hasilkan masing-masing satu pseudocode dan carta alir, proses basuh baju. Dia ceritalah. Ambil baju kotor, masukkan, dia berguna bentuk rhombus, masuk air rhombus, tuang sabun rhombus. Jadi ini bentuk diamond, ada satu pilihan. Jika belum cukup, jika patutnya dia tidak kan, ya selesai. Dia tidak, dia patut anak panah dia kat sini. Tidak, tambah sabun, ulang ke atas ni. Ni sepatutnya. Ni saya beritahu lah, dia silap. Saya beritahu, dia cerita situ. Anak panah tu macam ni, ke atas, sabun ke sini balik. Okay, tekan switch, tekan butang on off, tunggu selesai, tamat. Jadi bentuk dia betul dah ni. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam carta alir betul. Tapi dia punya anak panah ni dia terbalik. Jadi ini dikira sebagai, ni saya betul lah buat penambahbaikan. Ni dia selesai lah. Yang ni pula dia buat. Tapi cerita tak samalah. Sebab saya bagi kebebasan. Ada orang basuh baju cara lain, ada orang basuh baju cara lain. Jadi dia, yang penting dia faham proses ataupun dia punya pseudocode. Ini murid ni buat masuk baju kotor, hidup Swiss, tuang deterjen dan conditioner, pelembut. Kemudian belum cukup, tuang lagi. Dia buat buka pilih air, tekan, tamat. Dan saya minta murid tu rekod video. Dia macam ni lah, ni saya screenshot lah video dia tu. Dia cerita dia punya carta alir tu dan dikira sebagai TP6. Memang dia buat. Kalau nanti cikgu saya boleh share lah, dia cerita dia punya carta alir tu. Assalamualaikum cikgu, dia buat pembentangan secara di rumah lah, PDPR. Yang kalau lagi baik, dia gunakan medium PowerPoint ke tu memang advance lah. Tapi kalau kat rumah tu sumber dia terhad, dia boleh cerita apa yang dia buat dekat dalam buku tulis pun, kita boleh bagi TP6. Evidence ada dan selesailah TP6 untuk standard 6.3 mengenai pseudocode carta alir dan juga algoritma. Itulah kita boleh buat lah. Ni memang saya buat, memang saya bagi. Ni murid yang dalam gambar ni memang murid cerdik lah. Memang saya bagi dia TP6 lah untuk SK 6.3. Okey cikgu, jelas setakat itu? Jelas jelas. Ada soalan? Jelas, insyaAllah. Jelas ya. Yang lain senyap ya. Itu jelas. Kita nak jelas. pastikan murid lah macam mana dapat TP6. Tak perlulah kalau murid tu memang ada komputer, dia bagi kita record screen dalam PowerPoint tu memang advance lah. Tapi kalau dia boleh buat macam ni pun kira okey sangat lah. Dia boleh buat kira macam ni pun kira dia baik sangat lah. Dia boleh cerita dia punya carta alir. Ini memang nanti saya akan share saya punya group channel apa yang saya ajar kat murid-murid. Nanti cikgu boleh tengok lah. Nak kata baik tak baik sebab saya pun kadang-kadang malas juga.
Saya tak buat Google Meet juga, kadang-kadang saya buat Google Meet, kadang-kadang saya buat rakam video aja. Kita pun ada waktu kita kalut, kita rakam video aja hantar. Murid-murid tengok video, belajar. Jadi murid-murid memang boleh buat. Tambah-tambah kalau cikgu bagi situasi pasal game cikgu, memang senang lah. Cakap game ke, situasi pasal apa macam mana nak apa baiki basikal lajak dia ke, cukup-cukup budak suka. Kena ambil perhatian apa yang minat murid lah. Itu yang paling penting, minat murid. Itulah kita pun nak jelas algoritma pseudocode carta alih. Untuk cikgu yang pernah ajar TMK tahun 6, saya rasa tak ada masalah lah. Kita ulang semula, cuma TMK tahun 6 tu dia advance sikit lah. Cuma di RBT tahun 5, saya makan dan juga tahun 4, kita belajar struktur kawalan, jujukan, pilihan dan ulangan. Saya rasa cikgu tak ada masalah. Jadi seterusnya, yang ni baru kita nak masuk ke bahagian scratch. Kalau yang tak install boleh boleh install. Kalau tak sempat install, kita akan buka sekejap lagi secara online sahajalah. Jadi kita akan buat tengok tajuk scratch. Okay. Nak habis ni boleh habis awal. Tak ada masalah. Ni pun saya rekod, nanti kalau tak ada masalah kita boleh lihat semula lah. Jadi untuk scratch, dia ada satu masalahnya bila scratch ni murid tak boleh buat. Nanti saya akan ceritalah kenapa. Ini paparan scratch 2. Scratch 2. Dan sekarang ni kalau ikut betul tahun 4 memang murid kena buatlah projek scratch ni. Kalau sempat di sekolah, sebab kalau dah buka sekolah, kalau contoh penggeliran, kalau SOP nak masuk ke makmal komputer termudah, silakanlah boleh ajar murid. Sempatlah 2 kali kan. Nanti kita scratch perlu pakai versi berapa, saya kita cerita. Ini saya cerita mukadimah dia. Okay. Kalau sempat ajar tak apa. Kalau tak sempat nak ajar, tahun depan boleh ajar lagi, 3 bulan. 3 bulan tahun depan, mati kutu nak buat apa kan. Jadi boleh lagi ulang. Harap-harapnya SOP tu dimudahkanlah untuk murid masuk makmal, kita ajar tajuk, pengaturcaraan. Okey, kita berbalik pada soalan cikgu tadi. Kita akan tengoklah scratch versi apa nak guna. Ni saya rujuk semula dalam kita punya DSKP 6.2. Sekarang ni lah, kalau ikut tahun 4 memang belajar yang ni. Dan dia punya perkara utama kena faham, di sini dia ada ni, 6.2.3 membina atur cara struktur kawalan jujukan. Ingat tahun 4 jujukan saja, jangan bagi dia buat pilihan. Bagi dia buat cerita dia satu tak ada masalah. Cerita dia terus habis. Jangan bagi cerita tu kena pilih A, kena pilih B, langgar itu, langgar tak ada. Jadi bagi cerita dia mudah. Okey. Kemudian apa yang kena buat? Melakukan pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat dengan kelajuan berbeza. Kalau ikut dalam buku teks, saya rasa cikgu pun dah tahulah tahun lepas sebab dah ajar, tahun ni pun ajar semula. Dia ada kena bagi kelajuan berbeza. Jadi saya akan tunjuklah macam nak buat kelajuan berbeza tu. Kemudian kedua dia nak memaparkan dialog. Dia nak ada bunyi, teks, kena ada dalam teks. Dan ketiga kena ada bunyi. Bunyi sama ada kita ambil daripada library scratch ataupun bunyi yang kita boleh rekod daripada suara. Itu jadi dan dia boleh, jika dia dapat boleh membangunkan, betul, TMK tahun 6 ada tajuk ni, betul. Kalau TMK tahun 6 tu dia advance untuk tahun 4. TMK tahun 6 sampai dia ada sensing, main game tangkap buah rambutan. Untuk tahun 4 dia tak ada, tahun 4 simple je, jangan risau. Jadi jika dia dah dapat bina satu atau cara tu yang lengkap lah, dia boleh dapatlah TP6. Lagi saya akan tunjuk macam contoh satu atau cara yang lengkap. Jadi jangan risau cikgu, dia simple je. Kalau TMK tahun 6, dia kena buat permainan. Memang pening kalau tak buat TMK tahun 6, murid-murid tengok pun pening. Dia nak buat permainan lah. Cuma yang ini dia dalam tahun 4 dia berstruktur. Dia simple saja. Okay, jadi jika dia boleh buat 3 benda ni, pergerakan, dialog dan bunyi, dia akan tengoklah standard pembelajaran seterusnya dia akan gabungan dan dia dah buat penambahbaikan dan bentang benda tu, dia boleh dapat TP6. Ingat, biasalah dalam RBT ni kena bentang lah. Sebab kita nak ajar murid, kalau daripada segi nilainya kepimpinan lah. Murid tu boleh memimpin dia punya pembentangan, kira dapatlah TP6. RBT ni seronok. Memang saya memang option RBT. Dan memang saya suka ajar RBT memang, dan dia satu subjek yang memang tak boleh dianak tirikan lah. Biasalah kalau RBT dulu dah ada UPSR, okay, kita pinjam RBT, kita buat jadual anjal. Sian RBT.
Kalau betul-betul RBT, sebab kita pun dah UPSR dah tak ada, memang boleh gunalah waktu RBT dengan core ni memang sangat baik lah. Lalu memang kalau saya dulu pun, okey cikgu kita tutup RBT kejap, you nak UPSR, kesian budak. Okey, ni saya balik soalan pada jenis aplikasi Scratch apa yang kita nak guna. Okey, kalau cikgu nak download sekarang, sekejap saya scroll. Mana dia? Okey, yang ni saya akan bagi dekat kita punya link. Cikgu boleh download daripada ni, tengok dekat message chat, saya ada bagi satu link, boleh download kat situ. Kalau tak nak, kita boleh buat secara online pun boleh. Tak ada masalah ya. Jadi saya ulang semula, untuk aplikasi Scratch, dia ada 3 versi lah. Satu yang 1.4, yang ni gambar yang ni 1.4, ini versi kuno punya ni. Kalau komputer kat sekolah masih menggunakan, kalau makmal komputer masih menggunakan XP, Windows XP memang kena guna versi ni. Nak tak nak, tapi bolehlah buat, tapi dia tak ada apa, tak boleh guna cloud service, tak boleh buat online. Okey, kemudian dia ada Scratch 2.0. Dalam buku teks menggunakan Scratch 2.0 yang mana dia untuk Windows 7 ke atas. Kalau biasanya kalau komputer sekolah 7 tu memang ada lah. Boleh saya tahu ada sekolah yang pakai Windows XP lagi di Makmal? Ada tak? Tak ada agak tak ada lah. Ada cikgu dulu kata ada. Memang sekolah saya pun ada komputer zaman bila punya. Sekolah saya ada 2, sekolah TLDM ada 2 makmal, makmal A, makmal B. Makmal B tu dia memang guna komputer lama, Windows XP, Intel pun bila punya Intel. Satu lagi makmal dah ada dah komputer baru i3, memang Windows 10. Jadi kalau siapa pergi makmal B tu memang kesian. Makmal A tu dia macam komputer laju, ada wifi. Makmal B tu memang kena guna LAN cable lagi. Jadi leceh kan. Jadi untuk Scratch, kalau secara umum lah, kalau sekolah tu makmal lama, Windows XP kena guna Scratch 1.4. Okay. Kalau dah ada Windows 7, better. Memang kalau dia memang di makmal komputer sekolah memang dah ada Windows 7, jangan install 1.4. Install 2.0 sebab dalam buku teks kebanyakannya dia gunakan block dalam menu 2.0. Dan kalau memang komputer makmal komputer kita yang baru, kalau cikgu-cikgu pun ada FT, juru teknik komputer yang bagus, dia boleh install Windows 10 semua. Dia ada lesen install Windows 10 semua. Upgrade lah menggunakan versi 3. Yang saya bagi link tu versi 3. Sebab versi 3 ni dia boleh guna save dan dia boleh guna cloud service. Bagus lah, lebih banyak bagus, dan dia ada library yang bagus. Dia punya interface lagi cantik. Jadi ikutlah sekolah. Kita pun bukanlah nak kata kan. Kadang-kadang sekolah memang ada Windows XP je. Tidak mahu macam mana. Jadi apa yang saya nak tegaskan sekarang, kalau kita dalam tempoh PDPR, macam tahun lepas, memang hujung tahun kan, dia suruh sekolah tutup tiba-tiba kan, bulan 11 lebih tu, sekolah kena tutup. Memang dah lah nak habis tahun. Jadi kita, macam saya beralih, saya cari-cari sebab Scratch memang hanya boleh diguna di komputer dan juga tablet. Kalau versi Android ni, sebab Scratch ada versi Android, boleh guna di tablet. Kalau di phone, kalau guna smartphone lah. Ingat tablet lain, phone lain. Sebab paparan dia kan landscape dengan kalau di tablet, boleh support Scratch punya app dalam Play Store. Kalau guna phone, tak akan jumpa perkataan Scratch, tak akan jumpa aplikasi Scratch tu, melainkan ada satu aplikasi dinamakan Scratch Junior. Dia punya ikon macam ni lah, Scratch Junior. Okay. Scratch Junior ni, dia punya blok simple, macam ada saya sembang dengan geng JU. Kita nak ajar Scratch Junior ni macam ajar budak sekolah pra sekolah. Dia punya interface tu sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Tetapi, dia ada cukup. Boleh keluarkan teks, boleh buat pergerakan berbeza kelajuan dan juga dia boleh keluarkan bunyi. Kalau ikut arahan dalam buku teks TMK tahun 6, memang buku teks TMK tahun 6 kita pun tak tahu nak ajar apa. Memang susah. Sebab tu saya nak ulas panjang pun tak boleh, sebab itu kementerian yang buat dulu, BPK yang buat. Cuma yang tahun 4 ni kita akan tengok nanti mudah. Sebab TMK tahun 6 pun nak tutup dah. Harap-harap selesai lah tu. Okey, jadi jika murid tak ada komputer, tak ada tablet, boleh buat Scratch Junior dalam phone. Dalam phone, Scratch Junior ni dia mudah. Dia boleh
Saya nak ada tak contoh? Saya tunjuk contoh. Ini contoh lah ni. Ini contoh projek menggunakan Scratch Junior. Ini contoh yang murid buat tahun lepas 2020. Cikgu tak dapat dengar suara sebab saya share. Tapi cikgu tengok je lah video ni contoh. Ni murid ni macam kalau dekat bawah ni kan, ni ada blok orang. Audio ni sekarang dia tengah cakap sebab dia rekod suara dia. Kena benar unit bawa phone. Kalau macam ni, kelajuan berbeza tu kereta perlahan, burung laju. Nampak? Teks ada kat sini, opah ni ada teks. Burung laju, yang bawah ni dia bagi tak, dia tengah cakap lah. Kalau cikgu boleh dengar, nanti saya share lah video ni. Dia cakap, dia rekod suara dia dan selesai lah. Dia punya TP6. Dia bentang, ada pergerakan berbeza, ada audio dan ada teks. Ni saya memang bagi memang dalam dia punya PBD saya bagi TP6 lah, selesai. Memang ada evidence. Okay. Cuma dia punya blog, kalau cikgu pun saya takkan tunjuk lah, ni saya cuma cerita lah. Kalau Scratch Junior ni memang boleh dapat TP6 kalau sekolah tak buka. Nak bawa phone ke sekolah tu memang tak lah. Cuma kalau kat makmal sekolah tak ada masalah. Ni saya cerita tahun lepas memang tak, murid-murid kita nak habis dah tajuk. Tapi nak bagi TP6 bagi yang mampu TP6, memang saya beralih ke Scratch Junior. Murid boleh dapat TP6. Tapi fungsi dia memang macam budak prasekolah punya game lah. Dia tarik boleh buat dia punya block coding. Cuma dia macam kelakar sikit. Jadi dalam RBT tahun 4, dalam Scratch, kita nak fokus 3 benda, menggerakkan objek, okay. Kemudian kita ada memasukkan dialog dan juga memasukkan bunyi. Okay. Cikgu Lan kata masa ajar TMK dulu sebelum COVID murid boleh buat. Tengok YouTube murid-murid lagi hebat. Cuma itulah, kalau dia tak sekolah tak ada masalah sebab kita pun tak pasti murid. Saya dah survey kalau saya buat Google Form dekat murid tahun 4. Payahlah nak ada laptop, walaupun anak-anak Navy. Bila saya tanya soalan boleh tak ada laptop? Payah cikgu, payah. Jadi saya beralih ke Scratch Junior, memang saya bagi pilihan. Korang buatlah guna Scratch Junior, cikgu bagi TP6. Memang ramai yang buat. Dia buat, ada yang pandai dia buat screen recording. Macam tadi dia tak pandai buat screen recording. Dia ambil phone mak dia pula, dia record lah dia punya program. Jadi selesai juga TP6. Okey. Kita sebenarnya sekarang kita nak buat kita punya aplikasi Scratch. Sekejap saya akan stop sharing. Sebab tadi saya share a window, sekarang saya akan share entire screen. Saya nak buka saya punya aplikasi Scratch. Okay, saya screen. Sekejap ya. Ini kalau cikgu dah install aplikasi Scratch, boleh juga buat. Okay, ini saya tengah install. Okay, jadi kalau nampak cikgu jelas tak? Nampak jelas tak? Nampak harap nampak lah. Okey ke cikgu? Nampak ke? Nampak ke skrin yang saya share? Okey, saya sekarang nak buka Scratch 3. Ni yang macam mana cikgu install, dia akan keluar macam ni lah. Scratch 3.2.50. Ini yang 3.250. Yang ni offline version. Ini offline version. Kalau buka jadi macam ni lah. Okey. Saya rasa cikgu lagi pandai daripada saya, ramai yang hebat-hebat. Pasal blok-blok tepi ni, looks, sound, event, control. Ini saya takkan cerita, saya rasa ramai kalau ada yang boleh mention kata ada TMK, ajar TMK dulu, lagi hebat dah tu. Okay, yang mana boleh dah mention kata TMK tu memang dia tahulah ajar Scratch. Jadi secara kasarnya untuk cikgu yang mungkin saya rasa yang tak buka option. Sekejap kita nak try buat satu poll sebelum habis, tengok berapa orang option tak option. Ini saya ceritalah lebih kurang. Yang sebelah kiri ni dia punya blok, dia punya operator, dia punya menu lah. Sini dia punya blok, sini script area, ni dia punya sprite. Cikgu tak ada buku teks pun ada. Cuma dalam buku teks RBT dia cerita Scratch 2.0. Jika nak guna, kalau komputer memang okey, gunalah yang versi 3.3 ni, senang lah. Ini sprite. Okay. Sprite ada boleh pilih kat sini, tukar. Banyak sprite lah. Nampak cikgu Nampak keluar. Okay, keluar.
Yang ni kalau versi 3 ni cantik sikit lah dia punya sprite. Berbanding versi 2, versi 1.4 tu cantik lagi sprite di sini. Okay. Dalam sprite di sini ada dia punya kostum. Macam kucing biasa ni cikgu pun tahu kan dia ada 2 jenis kostum boleh jalan macam tu. Dan dia ni adalah dia punya menu untuk sound. Dia boleh mainkan sound ni. Tak dengar kot bunyi miau tu lah. Kalau nak tambah untuk sprite ni kita boleh tambah. Saya tunjuk lah. Kalau cikgu nak buat sama-sama dengan saya, cikgu buat split screen. Macam mana buat split screen? Ni kan cikgu punya Google Meet ni, cikgu kecilkan. Ni contoh saya besarkan Google Meet. Ni Google Meet kita kan. Cikgu tarik dia ke kanan macam tu. Bagi rapat. Yang sebelah tu buat scratch. Okay, scratch sebelah kiri, Google Meet sebelah kanan. Tapi kita kecilkan yang kanan ni. Okay, jadi scratch ni jadi besar. Scratch ni besar sikit daripada Google Meet. Maksudnya nanti cikgu boleh nampak lah saya buat apa sambil tengok skrin sebelah kanan. Cikgu nampak lah kita punya scratch tu buat apa. Ni contohlah. Ni kalau nak buat, tapi saya akan buat full screen supaya cikgu nampak jelas. Boleh buat split screen, boleh buat sama-sama. Kita nak bagi, dia banyak teknik lah cikgu. Kalau saya rasa kalau yang dalam ni memang lagi hebat lah mengenai dia punya apa, atau cara scratch. Saya pun memang dulu tak pernah ajar TMK tahun 6. Tapi bila RBT tahun 4 ada tajuk ni. Kita belajar je lah. Ni backdrop. Backdrop ni boleh pilih kita nak backdrop apa. Macam ni. Biasa ambil satu gambar ni. Tengok ni gambar dia. Boleh tarik kucing ni. Tarik kucing ni, saya tariklah dia ke sini. Okay. Ni cikgu pun sedia maklum. Ada yang mengikut tak? Kalau ni tak mengikut, saya nak laju sikit. Ada yang mengikut ke? Boleh saya tanya ada yang mengikut step tak? Ada ke? Ada yang mengikut step. Yang ada saya akan buat pelan-pelan. Yang ini backdrop. Yang ini kita punya kucing sprite ni kita boleh tarik lah kalau nak bagi kecil besar kat sini size. Kalau yang tak ada, minta maaf, yang tak ada scratch ni kita boleh buka secara online, carikan scratch. Ni saya buat balik lah, saya masukkan Google balik. Kan Google, saya cari dia perkataan scratch. Nak login boleh, tak nak login pun boleh. Scratch ni klik saja sini. Okay, klik saja sini, nanti dia buka satu laman web tapi dia lambat sikit lah loading pertama kali. Macam saya dah login. Boleh daftar account, dia akan buat minta pengesahan email, daftar account. Jadi mudah je lah. Jadi kita create saja. Butang create ni dia akan buat satu canvas kerja yang barulah. Tunggu sebentar. Aku nampak ni option lah kalau tak nak buat, kalau tak install lagi Scratch offline. Jadi ini Scratch online. Yang ni kalau kita dah login macam ni, kita boleh share kita punya projek ni dalam bentuk URL sahaja. Yang itu kelebihan kalau online lah. Kalau offline, dia tak ada butang share, tapi boleh save dekat komputer. Jadi saya akan buat kedua-dua benda lah. Saya akan tunjuk macam mana kita buat dekat dalam offline. Kalau dekat komputer sekolah, buat secara offline. Kalau nak send dekat cikgu, boleh hantar file tu secara ni, ataupun nak online kan pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita tengok kalau online, sekejap ya. Kalau versi online tu sama juga, boleh tarik-tarik juga kucing ni, backdrop pun sama. Boleh ambil benda yang sama ni, saya tukar background. Ni lambat sikit lah. Pantai. Sekejap ya. Pantai. Kucing pun boleh tarik. Sama juga. Tak apa. Yang ni saya tinggalkan yang online. Kita buat yang offline. Kalau yang nak ikut di online pun tak ada masalah. Yang online tu nanti Google Meet tu cikgu pecahkan ke new window. Split screen juga. Tak ada masalah. Okey, kita buat pelan-pelan satu cara melibatkan, ingat tadi, pergerakan. Satu A ke B. Kelajuan berbeza. Dan juga bunyi dan juga teks. Okey. Kucing ni letak situ. Tetapi kadang-kadang kalau cikgu tak set dia punya position, lepas tu nanti cikgu tertarik dia akan hilang lah. Pergi mana-mana. Jadi kita akan buat event when bendera ni. Ni step basic lah, memang cikgu pun tahulah. When the flag is clicked. Apabila flag ni diklik, apa akan jadi?
Saya akan buat motion. Cikgu lihat motion, kita akan set kedudukan kucing ni. Supaya bila kita tekan, sekarang ni kalau kita tekan flag ni, ke mana kucing tu berada, dia ikut dan dia kalau mana kita tarik. Tetapi kalau kita set dia punya position, katakan kita tarik dia ke sini, kita memang nak mulakan cerita tu kat sini. Kita akan nampak perubahan pada nilai X dan Y dan kita ambil saja. Maksudnya dia akan tetap fix. Bila kita mula saja dia akan pergi ke koordinat ni. Contoh saya tarik ni ke sini, dia tekan ni pun dia balik sini. Tarik ke sini pun dia balik sini. Itu bezanya. Kalau tak nanti kita mula cerita tiba-tiba kalau kita terus bagi dia berjalan, kita bagi dia move step, dia ikut dan dia pergi mana. Jadi kita kena tetapkan koordinat mana kita nak. Okey? Ini simple lah. Kucing, kalau kucing terlalu besar, kita boleh adjust size dekat sini. Okey? Saya letak 70. Enter. Kecil sikit. Contoh. Cikgu-cikgu saya rasa lagi hebat ni kalau buat scratch ni. Tapi kita tunjuk juga, kita raikan orang yang baru nak masuk kan, ajar RBT. Seterusnya kita akan bagi dia move. Move ni arahan biasalah untuk bergerak, move. Contoh kita buat move 10 langkah. Set balik. When flag is click. Kenapa dia pening? Dia go to move 10 langkah. Dia hilang dah. Dia stick kat situ. Apa yang saya selalu buat, saya akan guna ni, control ni. Control ni saya akan ambil repeat. Ini saya tunjuk cikgu apa sikit. Nak buat mulakan cerita mudah, kita bagi dia move 10 step. 10 step ni 10 titik. Basicnya kita punya canvas kerja ni dia ada koordinat. Kalau cikgu tengok, kita letak kucing ni kat mana, nampak ni koordinat ni berubah. X dengan Y tu kan, itulah dia punya koordinat. Tapi kita dah set tadi lah, dia cerita dia akan mula kat sini. Dia kucing akan balik sini. Kita nak bagi kucing ni bergerak sebab kita tahu kucing ni dia ada 2 kostum. Kostum 1, kostum 2. Macam bergerak kan. Okay, jadi kita akan buat code, repeat 10 kali, move 10 step. Maksudnya dia akan ulang 10 kali. Tapi kita nak nampak dia beza kan. Dia kena buat satu looks. Kita cari looks ni. Kita tukar dia punya kostum. Switch kostum ataupun next kostum. Ni kita contoh teran. Laju, lari laju. Cikgu try boleh tak? Boleh tak buat macam ni? Itu contohlah. Ni saya suka main ajar murid. Basicnya kita setkan kucing tu di satu koordinat. Kita bagi dia jalan 10 langkah ataupun 10 koordinat. Berubah-ubah pergerakan. Jika terlalu laju, kita bagi saja weight. Dalam menu control tu ada weight. Kita bagilah weight 1 saat ke. 1 saat terlalu lambat, saya suka 0.5. Saja dia akan pergi gendek. Lambat sangat. Okey, kita bagi 0.3. Okey. Laju sikit. Itu contoh. Kalau kita tak set koordinat, memang dia akan pergi bersepah kot dan dia. Jadi macam itulah. Tapi saya nak set dekat sini lah. Motion. Kita akan set dia punya ni betul-betul lah. Kita guna set koordinat sini. Baru dia pergi situ. Okey, ni contohlah. Nampak pergerakan. Selesai satu benda pergerakan perlahan. Kita boleh buat tambah teks. Kalau dalam buku teks, dia bagi tahu AB. Kalau cikgu-cikgu pun dah tengok buku teks, dia bagi tahu ada nak tambah apa? Dah lambat. Kita tambah teks, look ni ada teks. Dia ada hello, dia ada say ni dia akan jadi cloud, bentuk cloud tu dalam bentuk macam nyata lah. Saya tunjuklah. Say ni macam bentuk dia akan jadi macam ni lah. Ini. Kalau ting, dia punya bentuk dia putus-putus. Macam tu. Itu bezalah. Ting ni maksudnya dalam hati. Say cakap. Okay, kita akan buat cakap kita akan buang ting ni, pergi say. Cikgu, laju sangat ke cikgu? Okey ke? Okey ke? Boleh ke? Okey ke? Boleh respon? Okey ya. Kalau terlalu laju, bagi tahu. Okey. Kita bagi dia bercakap. Say hello. Cakap, nak pergi jalan. Okey.
dia akan cakap baru dia jalan. Contohlah kan, nak pergi jalan. Gedek. Lepas tu kita akan buat ada satu bunyi sound, dia ada beza sprite. Sprite ni dia punya sound ada bunyi kucing je. Kalau cikgu play, kalau cikgu dengar kat cikgu punya komputer, dia bunyi sound lah, bunyi kucing miau. Maksudnya kalau kita buka kod, kalau kita tarik sound, kita tarik bunyi, play sound, dia ada miau ni sahaja ataupun record. Kalau nak tambah pilihan lain, cikgu kena buka tab sound ni, tambahlah sound, katalah saya nak cari bunyi kilat, ada tak tanda? Ada. Saya letak kat sini. Jadi dalam sprite ini, dia ada dua bunyi tanda dan juga miau. Jadi kalau kita buka kod, kita cakap tadi asal nak pergi jalan, dia jalan macam tu. Play sound thunderstorm. Maksudnya tiba-tiba dia dengar bunyi kilat. Dia dengar bunyi kilat. Pasti dia akan cepatlah kan. Kita akan ulang benda ni, kita duplicate. Klik kat blok ni, duplicate. Bawah dia, kita akan bagi dia repeat. Dia akan jalan jauh sikit 20 kali. Tapi kali ni, dia punya ni 0.3 kan, kita buat 0.1. Lagi laju. Okay. Jadi ini saya buang. Apa akan jadi? Sekarang ni dah ada pergerakan perlahan, pergerakan laju, teks dan juga audio. Cikgu try buat lah. Nak pergi jalan. Sampai sini, dia dengar bunyi guruh. Dia terus laju. Lama pula bunyi guruh. Ini cikgu try buat lah. Dia terus laju lagi. Itu satu contoh cerita lah. Ini simple lah, simple. Ini pun kalau nak bagi murid dapat TP6 macam ni pun boleh lah. Maksudnya dia boleh bentang cerita macam ni pun boleh. Kalau nak buat penambahbaikan, tadi ni satu cerita asas lah. Ada bunyi, ada pergerakan yang berbeza. Kita lihat kita punya DSKP ya. Saya tunjuk balik ya. Pergerakan berbeza kelajuan. Ni. Kelajuan berbeza. Lepas ni dah sampai dia punya DSKP. Kelajuan berbeza. Kemudian dia akan keluar teks. Jadi kita nak tambah baik dia punya tu cara, kita buat dia ting kat sini. Ting. Dia ada macam ni beza Kalau blok yang ini, dia akan tunggu 2 saat. Kalau blok yang ini, dia akan buat bersama blok yang selepas itu. Contoh saya buat sini. Saya terus, alamak, nak hujan lah, cepat lari. Contohlah. Jadi, kita cuba play dia running dia. Nak pergi jalan. Jalan-jalan ni jalan perlahan. Seronok, santai-santai. Kemudian, ada bunyi guruh. Alamak, nak hujan lah, cepat lari. Kalau cikgu try di komputer cikgu, ada bunyi guruh. Kalau kita nak share kat murid, nak ajar murid menggunakan Google Meet dan dia kita nak bagi murid tu dengar suara, memang kena share a tab. Okay, share tab. Macam ni, saya kena share tab ni lah. Share tab ni baru ada bunyi yang sampai ke murid. Kalau share entire screen memang tak sampai bunyi. Okay. Boleh cikgu? Siapa berjaya buat? Dia maksudnya kaki kucing Encik Basi boleh bergerak. Ada yang tulis Kenapa kaki kucing saya tak bergerak? Sebab cikgu tak buat dia punya next costume, kena adjust dekat sini. Tak apalah nanti, sebab kita pun tak nak ambil masa yang banyak, saya akan share kita punya kod ni, nanti cikgu test lah. Dekat cikgu, nanti cikgu tengoklah kenapa ada apa beza, nanti cikgu boleh tengok ada beza. Okay, ini contoh satu projek yang mana ada pergerakan berbeza, ada teks dan juga ada bunyi. Selesai untuk RBT tahun 4. Okay, jelaslah. Okay, ada yang dah start share dah, tu orang hebat tu. Dia share dia punya projek. Katakanlah dia nak share, murid ini nak share dia punya hasil kerja ni kepada kita. Dia boleh save to komputer. Ni kalau dia buat dekat komputer dia lah ataupun buat di komputer sekolah. Okay, dia save to dia punya komputer. Dia bagi contoh satu projek tu dia namakan hujan. Okay, saya simpan lah. Hujan.
Saya nak share kat cikgu boleh lah file nanti, ada file hujan ni kan. Ni file hujan ni. Cikgu nampak ada file nama hujan ni. Ini ikon envelope ni, nanti kita akan belajar envelope. File hujan ni dia boleh share Telegram ke, share WhatsApp ke. Nanti cikgu buka file hujan ni, cikgu dekat komputer cikgu. Cikgu load, cari perkataan hujan tu. Ni saya cari kejap. Maksudnya kalau boleh nak share dia punya hasil kerja, cikgu dia hantar dia punya hujan ni, buka. Loading project, dia buka, cikgu test, oh dia punya coding berjaya. Layak TP6. Evidence ada. Evidence dia apa? Inilah file hujan tu. Mintalah murid hantar dengan nama apa, boleh screenshot. Itu kalau kalau kita nak share secara bukan cloud, bukan secara cloud. Jika nak buka cloud, ini saya bagi contoh lain seterusnya kalau cloud. Ini di Scratch Online, saya dah buat account apa semua. Saya tunjuk load sahaja. Load from your computer. Ni kosong ini katalah murid tadi dah siap. Murid tu nama dia Ahmad. Dia hantar kat saya file tu, nanti kita open. Load from your computer. Okay, hujan. Hujan. Replace. Ni online. Automatic. Dapat sebiji macam kita buat dekat offline. Jadi kita boleh running dia punya program. Sama juga. Ni saya nak share a tab. Kejap, dalam kita punya Meet ni saya nak share a tab. Nanti baru cikgu dengar ada bunyi. Sekejap ya. A tab, baru nanti dia akan keluar bunyi. Sekejap. Okay. Share this tab instead. Sekejap. Dah keluar belum? Ada nampak tak? Okay, baru nak keluar. Yang ini saya share tab di online. Okay, ni online kat Chrome. Jadi kalau saya play dekat Chrome saya ni, saya try play dia punya program, cikgu akan dengar bunyi. Percayalah. Ni turun kan. Jadi ini konsep bila share tab baru keluar bunyi. Ini selesailah. Maksud murid tu dah bagi kita dia punya projek ni. Dia kelajuan berbeza, ada teks, ada ada audio. Kalau nak tambah lagi sini ada bunyi miau, sound, tambah play sound, miau. Mula-mula bunyi miau dah. Okey, nak berjalan. Itulah contoh. Itu contoh. Dan kalau online bezanya ada butang share. Sekali lagi saya tunjukkan. Kalau share, kita boleh share sebagai tajuk hujan. Nama Ahmad kan? Ahmad 4 maju. Okey, contoh. And then dia boleh share, copy link. Ada kaedah. Dia akan share link ni, copy. Kalau copy embed ni kalau nak masukkan ke dalam website. Saya copy link ni, saya hantar dalam kita punya chat. Sekejap. Saya nak share kat kita punya chat. Saya hantar situ. File hujan ni save dari software offline ke? Ini memang yang saya save offline and then saya uploadkan ke online. Okey, sekarang saya dah share satu file yang cikgu buka nanti pun cikgu akan nampak benda tu. Projek hujan tadi. Cikgu boleh test, cikgu boleh nampak macam mana dia punya program. Okey. Itulah Scratch mudah saja. Jangan buat yang susah-susah. Buat yang simple saja yang mana ada pergerakan berbeza kelajuan, yang ada teks, ada audio. Okey, sekarang ni saya nak buka saya punya projek. Saya buat pagi tadilah, saya teringat saya tak buat projek lagi, nak buat contoh kat cikgu. Ini contoh saya nak tunjuk. Yang ini pula saya pergi buka kita punya account. Kita boleh buka my stuff. Okey, saya ada projek satu lagi saya bagi tahu. Pakai mask. Okey, ni cikgu tengoklah. Ini lagi saya share juga. Pakai mask ni saya share juga. Sekejap ya. Ya, bagi tahu tempat contoh, saya akan share dia punya link. Saya copy link, tapi kalau cikgu nak bagi orang tu tengok terus program tanpa pergi menu macam ni, tengok saya akan copy perkataan. Ya, nampak ah? Saya check dulu. Cikgu nampak nampak. Copy yang bahagian embed ni tapi ambil daripada H sampai embed. Copy yang ini. Okey, saya akan paste dekat kita punya Meet ni. Okay, link kedua saya paste. Cikgu buka ni, saya try copy link ni. Copy link, cikgu try buka. Ni saya copy sini. Try buka kat satu window baru. Okay, saya try buka.
dia akan nampak paparan yang macam dekat skrin penuh lah sebab ada perkataan embed ni. Okay, kalau tak ada embed tu dia jadi macam ni. Tu beza dia lah. Kalau ada C, tekan butang C inside ni nampaklah dia punya programming tu macam mana. Kalau tak ada, kalau tambah perkataan embed, boleh terus running program. Ini contoh lah saya bagi Jom pergi kenduri. Seronoknya. Dia jalan perlahan. Dia dengar bunyi. Ini melibatkan dua karakter lah, dua sprite. Cikgu boleh nampak kan? Itu contohlah. Ini saya buat dia banyak sikit dia punya sebab melibatkan sprite dan dia melibatkan dia punya kalau ikut coding ni saya share tab ni. Okay, cikgu nampak tak? Check dulu cikgu nampak tak? Okay, nampak cikgu boleh buka kalau cikgu nak edit nampak macam paparan sekarang ni, link yang saya share sebelum ni cikgu buang je perkataan embed tu. Okay, buang saja perkataan embed akan nampak macam mana dia punya program lah. Jadi saya akan tunjuk program tu berjalan macam ni. Ini sprite kucing. Sprite kucing ni saya setkan dekat sini apa yang dia cakap, ada bunyi apa. Kemudian kita akan main menu broadcast. Maksudnya selesai cara ni dia akan broadcast macam dia selesai. Kemudian pada wizard ni saya setting dia punya kostum tu ada tambah pelitup muka lah. Ini cikgu kena buat custom. Kalau tak dia tak ada mask, saya saja tambah. Kalau tak nanti dia tegur orang tak pakai mask, dia pun tak pakai mask tak boleh kan, tak cil lah. Jadi saya buat dia pakai mask. Jadi saya akan buat bila kita klik saja butang ni, dia akan guna kostum satu. Tangan okey lah, tangan dia macam baik lah, tak marah kan, baik macam tu. Jadi bila dia dapat, kalau kita lihat dekat sprite kucing ni, selesai sahaja dia punya pertama, dia akan pergi broadcast message pertama. Pada wizard ni, dia terima saja message pertama, dia akan terus bunyi time, maksudnya berlangga, dia akan bagi tahu, dia tukar kostum seterusnya. Ini tadi kostum 1, dia tukar ke kostum 2. Ya, saya tunjuk balik, kostum 2 ni dia marah. Macam tu kan. Jadi dia akan marah, dia beritahu tak boleh masuk. Lepas tu lepas dia cakap tu, dia akan broadcast pakai. Ini broadcast ni kita boleh setting lah. Tambah new message ni kita buat custom. Tapi di kucing ni pula, dia bila terima pakai, dia suruh pakai lah. Dia akan tunggu 1.5 saat, dia akan guna perkataan ini, kemudian dia tukar ke... Cikgu ada yang buka mic lah. Inilah, dia tak perasan tu. Okey, mute cikgu Chua. Okey, jadi kalau di cikgu punya ni, cikgu kena custom lah. Ni dekat kucing ni saya custom. Dia pakai mask. Kena buat custom lah. Tapi tak apa, kalau cikgu nak buat contoh, cikgu guna saja yang saya share ni dekat murid-murid. Nak buat macam mana kan. Okey, dia tukar kostum yang ini. Kemudian dia pakai, maaf, saya lupa pakai, dia tukar kostum ni. Dia broadcast siap. Wizard bila terima sahaja siap, dia akan cakap okey boleh masuk. Dia broadcast masuk. Dan juga bila kucing terima masuk, dia akan cakap terima kasih. Itu contoh kalau buat dialog lah dalam satu-satu atur cara. Ini yang simple lah untuk tahun 4. Kita boleh bagi satu. Ini macam kenalah dengan situasi COVID. Nak masuk kenduri tak ada pakai mask. Dan nampaklah kena dengan tema semasa. Okay, kalau lagi hebat cikgu boleh buat game. Itu saya rasa cikgu lagi pandai lah. Buat game dia akan guna menu sensing, if touching itu yang advance lah. Cuma di tahun 4, fokus murid, pergerakan berbeza, kelajuan, bunyi dan juga teks. Okay. Dan saya dah share apa yang kita boleh buat untuk murid dapat TP6 dan kalau untuk murid, dia boleh present. Maksudnya present dia kena record lah. Dia record screen dia. Maksudnya dia buka file ni, semula kan. Dia akan tekan butang, maksud dia record screen dia, cakap Assalamualaikum cikgu, ini adalah contoh saya punya atur cara program. Dia akan play lah dia tunjuk dia punya program and then dia play dia punya running dia punya program. And the test berjalan okey and then itu dikira sebagai satu pembentangan. Itulah secara keseluruhannya itulah Scratch di RBT tahun 4.
Bagi saya nak kata susah tak susah pun sebab dia ada 3 elemen sahaja yang kena ambil maklum. Okey, saya nak stop sharing. Saya rasa okey. Saya rasa itu sahajalah apa yang saya nak share hari ini berkenaan dengan 3 benda daripada merungkai di SKP, kemudian kita lihat macam mana kita nak faham algoritma pseudocode dan carta alir, dan benda ini dibawa kepada satu program di tahun 4 iaitu membina Scratch yang mudah sahaja. Saya rasa cikgu boleh buat. Kalau cikgu rasa kurang yakin, cikgu buka file yang saya beri. Nanti benda ni pun juga saya akan share dalam kita punya group. Cikgu boleh buka kod tu, tengok kod tu macam mana. Kita boleh cuba buatlah untuk murid-murid pun boleh faham. Okey, ni saya share. Cikgu-cikgu pun kalau nak share dalam group RBT SR Manjung tu, share saja, tak ada masalah. Kita open, jangan rasa malu-malu. Kalau tak malu, siapa nak ajar kita kan? Sebab dalam buku teks tu dia cerita tapi tak detail. Dia tak cerita macam yang kita sembang. Okey, itu saja. Dah belajar sampai sekarang pun dah 4. Target habis pukul 5, habis pukul 4 boleh balik awal. Okey. Ada soalan cikgu? Setakat itu ada soalan ke? Tiada. Tiada ya? Okey, tak ada. Okey, saya nak share window balik. Saya nak buka balik saya punya PowerPoint tadi. Sekejap ya. Saya ada soalan. Ya, boleh tanya. Saya try nak save projek tadi. Dia keluar kata tak boleh nak save. Saya apa? Offline ke online? Offline. Kalau tak dia save to your computer tak keluar Dia keluar save interrupted. Yang sebelum tu dia keluar C apa tak. Dia tak boleh nak save projek kita. Aku tak sure. Nanti cikgu tepi lah tengok balik sebab biasanya okey lah. Nanti cikgu PM saya dalam group, nanti tengok sama-sama boleh tengoklah screenshot benda tu apa yang masalah. Okey cikgu Hafizullah. Boleh. Okey, jadi itulah yang kita belajar hari ini mengenai Scratch. Saya ulang semula, inilah benda yang kita nak kena murid faham. Tak banyak pun, 3 benda, objek bergerak, ada bunyi dan juga ada dialog. Saya rasa cikgu pun tak ada masalah nak buat. Saya rasa kalau memang cikgu ajar TMK tahun 6 memang lagi advance, boleh buat sensing. Ada game boleh buat. Kalau cikgu nak ajar murid boleh gunakan saya punya program tadi, boleh ajar murid macam ni keadaan. Jadi untuk hari Rabu, kita akan sambung terus kepada SK 6.4 iaitu perisian pengatur caraan. Kita akan bincanglah ada ke nak beli yang mana murah, yang mana berbaloi, yang mana ada tanya kejap, saya nak baca soalan. Okey, Cikgu Basri nak tanya, tahun 6 murid ada masalah peranti, saya bagi dia pilihan menggunakan skrin saja, boleh ke penilaian TP 6? Saya tak sure untuk TMK tahun 6 dia punya TP tu macam mana. Rujuk balik. Jika kita boleh ambil semacam tahun 4, apa yang TP tu kata dia menghasilkan bunyi, ada bunyi, ada teks dan juga ada pergerakan. Kalau cikgu rasa boleh, boleh. Sebab kalau kita faham PBD ni ada professional judgement. Cikgu rasa sesuai. Dan cikgu boleh stand dengan cikgu punya pendirian, tak ada masalah. Yang penting kita faham dia punya TP. Saya pun tak tengok TMK tahun 6 dia punya tak penguasaan 6 tu macam mana. Tapi jika memang dia macam mana tahun 4 ni, dia nak teks, audio dan juga pergerakan, why not? Scratch Junior memang boleh support. Sebab gila kita pun faham, tapi kalau katalah sebab kita pun dah diberi kelonggaran, tahun depan kita ada sesi persekolahan tambahan 3 bulan, kalau kita nak kira TP6 tu di sekolah pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi hari Rabu, jangan tak pergi pula. Yang hari Rabu yang penting sebenarnya hari ini simple saja belajar pasal Scratch. Yang hari Rabu ni kita akan fokus macam mana software nak guna, apa hardware nak kena beli, yang mana berbaloi saya akan compare harga, pembekal saya boleh suggest pembekal macam mana nak buat, macam mana nak bina dia punya coding, dan juga last sekali hari Jumaat, ini paling penting nak sambung benda tu. Okay, harap cikgu jangan tak marilah, cikgu jangan tak datang kelas lah. Okey, setakat itu cikgu ada soalan? Jangan risau, nanti link program saya akan kat Tutorial saya akan hantar.
tak ada. Kalau tak ada, saya akan stop presenting. Kita nak ambil gambar lah hari pertama. Bagi bukti, kata nanti hantar kat sekolah, saya hadir hari ini. Jadi saya nak tengok Cikgu Dalina ada ke dalam ni lagi. Cikgu Dalina ada, Cikgu? Ada. Ada ya. Cikgu, sebelum saya nak tutup, dan Cikgu Dalina nak tambah apa-apa ke? Tak ada kot. Ya. Saya cuma nak ucapkan terima kasih lah. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Basri selaku JU RBT daerah dan juga negeri, ya. Dan terima kasih ya kepada semua guru-guru RBT yang nampak bersemangat lah pada petang ini, ya. Ada komitmen yang baik sebab dari sudut kehadiran pun saya nampak tadi ada sampai mencecah 140 orang, ya. Mungkin ada satu sekolah satu orang, ya, mungkin dia juga ajar tahun 4 dan dia juga mengajar tahun 5. Ya, mungkin kita tak boleh nak ambil double lah. Ya, jadi saya mengharapkan sekiranya ya baik untuk SK, SJKC dan juga SJKT, sekiranya lah ya orang kata perbengkelan melalui maya ni mungkin ada yang cikgu rasa cikgu kurang faham dan cikgu nak secara bersemuka, ya, tak ada masalah ya, kita akan cubalah buat yang terbaik. Tapi saya rasa penerangan Cikgu Basri lah, kalau cikgu memang betul-betul option RBT, saya rasa penerangan daripada Cikgu Muhammad Basri tadi memang cukup jelas lah, ya, step by step, perlahan, ya, tak laju, ya. Tahniah untuk Cikgu Basri dan juga semua guru-guru RBT daerah Manjung bagi SK, SJKC dan juga SJKT. Okey, itu saja Cikgu Basri. Okey, baik, terima kasih Puan Dalina. Cikgu Hu UP, Cikgu Hu baru kenal hari ni, boleh ada nak ulas sedikit? Terima kasih Diana. Terima kasih sebab pertama kali menghadiri majlis macam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okay, baik. Puan Arbaiyah ada lagi sini? Nak cek nama banyak. Ada nama. Ya, ada. Okey, terima kasih. Okey je. Tak ada apa lagi rasanya. Tahniah semua berjaya dan juga Cikgu Ho ya. Guru besar ya. Dan juga Cikgu Dalina lah. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih kalau banyak. Kalau ada apa kita yang mana boleh on kamera kita on lah. Saya pun tak dapat semua bahagian. Yang mana cikgu boleh on, kita on. Boleh lah nampak. Dia akan kira dalam 5 lah. Okey, 1, 2, 3, 4. Saya tak buka. Okey, yang mana saya tak nak buka, saya screenshot je lah. Okey, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Diharapkan jangan tak mari dah hari Rabu yang penting. Hari ini basic saja. Okey, dengan nanti recording ni saya akan hantar dalam grup. Saya rasa saya nak share semula. Ada cikgu nak tanya ke? Saya nak stop recording dulu. Mana yang nak ada yang mana nak